Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat Allah kita dapat bersama pada pagi ini menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan muka surat 85. Kita masih lagi dalam tajuk orang beriman memperkenankan panggilan fitrah. Kadang-kadang fitrah manusia itu dicucupi oleh karat syubhah, iaitu kesamaran, dan juga debu-debu syahwat. Kadang-kadang menyimpang menurut kehendak sangkaan dan menturuti nafsu, atau kerana taklid buta kepada pendapat dan perbuatan datuk nenek moyang, ataupun patuh membuta tuli kepada pemimpin dan pembesar. Seketika waktu manusia itu ditimpa penyakit merasa benar sendiri dan membanggakan dirinya, lalu sekiranya dia berdiri sendiri sehingga ia lupa atau merasa tidak mempunyai keperluan dan hubungannya dengan Allah, fitrah ini boleh lemah tetapi tidak mati, boleh tersembunyi tetapi tidak hilang. Baik, Dr. Yusuf Qaradawi sebut tentang fitrah manusia ini yang telah kita bincang sebelum ini. Asalnya fitrah manusia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan memahami sifatnya sebagai hamba. Tetapi kadang-kadang ia menyimpang daripada fitrah kemanusiaan itu. Apakah sebab-sebabnya? Yang pertama disebut kerana ditutupi oleh karat-karat syubhah ataupun dipengaruhi oleh perasaan-perasaan keinginan terhadap sesuatu yang tidak pasti, sama ada ia itu betul ataupun salah, ataupun ia itu halal maupun haram. Hidup ni kadang-kadang kita kena tengok di antara apa kita nak capai mesti berpadu pada hukum hakam. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang panjang, Nabi SAW beri amaran, jangan kamu terlibat dengan syubhah, kerana ia berada di pinggir api neraka. Maksudnya perkara yang kita tak pasti halal ataupun haram, dosa ataupun pahala, lebih baik kita elakkan. Contoh, dalam pelaburan-pelaburan yang kita masuk, dalam pelaburan kita masuk, tak tahu pasti halal ke haram, bercampur tak dengan benda-benda yang syubhah, yang meragukan, maka nak selamat lebih baik elakkan. Ya. Begitu juga dikatakan yang kedua, fitrah manusia itu ditutupi dengan debu-debu syahwat. Apabila manusia ni Tuhan beri syahwat, tapi syahwat manusia itu boleh menyebabkan fitrah yang asalnya dengan cara yang betul, dengan perkahwinan, tapi terjebak dengan perkara-perkara yang kita tak perasan. Ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat. Orang bekerja di pejabat, keluar minum dengan bini orang, keluar minum dengan laki orang, masing-masing keluar, tak ada apa hal, makan tengah hari, naik satu kereta, laki orang, bini orang pergi makan, gurau sedia bertepuk bertampar. Sedangkan tak boleh di situ, tak boleh kan? Haram di situ kan? Tak boleh. Rasa tak ada apa, siang hari duduk tempat ramai. Betul, tapi itu kan laki orang, itu kan bini orang. Tak boleh. Dalam media-media sosial bergurau berlebihan dalam WhatsApp group dan sebagainya. Dia tu bini orang, duduk bergurau sedia apa benda dalam WhatsApp group taman, WhatsApp group surau, WhatsApp group penduduk, apa benda dia? Dia tu isteri orang. Ya, gurau-gurauan. Dia tu laki orang. Apa benda dia duk gurau berlebih-lebih dalam WhatsApp tu? Ya, tak boleh, benda tu tak boleh. Sama-sama dia dalam grup muslimat itu hal dia. Ini tak, dia pun sama juga. Bergurau, keluarkan emoji-emoji yang tak sepatutnya. Ini yang tak boleh. Selalu ditegur di dalam WhatsApp grup. Kadang-kadang orang ambil ringan. Ya. Walaupun nampak tak ada apa-apa, hanya media sosial, hanya alam, bukan nyata alam maya saja, tapi di sudut hukum tak boleh. Dia akan membawa kepada tempat-tempat yang bahaya.
Berapa banyak keruntuhan rumah tangga berpunca daripada WhatsApp? Banyak kalau kita tengok. Ya. Jumpa kawan-kawan lama daripada alumni sekolah rendah pun ada alumni. Itu pun pelik. Sekolah menengah pun ada alumni. Akhirnya debu-debu syahwat itu disuburkan. Berlaku keruntuhan rumah tangga sebab tak ada batas. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Ya. Saya selalulah tegur tentang WhatsApp ni yang tak sepatutnya kita gunakan dengan cara yang tak sepatutnya lah. Ada batas. Jangan duk gurau. Kita tu tengok seorang je perempuan dalam tu, tapi dia punya galak dalam WhatsApp group tu, macam kita tengok anak dara padahal ada tu report pun, tapi dia punya galak tu dalam WhatsApp tu tak boleh tu. Ya. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni dia bukan sekadar tengok halal dan haram. Perkara syubhah tu dia jaga. Jangan terlibat dengan benda-benda syubhah. Yang ketiga, dia kata fitrah itu boleh menjadi rosak ataupun menyimpang apabila manusia itu ada banyak sangkaan-sangkaan buruk, mewujudkan sangkaan-sangkaan dalam fikirannya. Kalau begini, kalau begitu, mungkin begini, mungkin begitu, sehingga menggugurkan keyakinan dia terhadap takdir, menggugurkan keyakinan dia terhadap keimanan. Jadi apabila fitrah manusia itu sepatutnya yakin, beriman kepada qada dan qadar dan juga takdir Allah, lalu dia akan rasa kenapa dia yang diuji, kenapa tidak orang lain. Jadi ini semua akan mengikis keyakinan dia terhadap ketuhanan ataupun keimanan. Yang keempat, dia katakan kerana mengikut nafsu. Manusia ni fitrah dia boleh jadi rosak apabila dia ikut kata nafsu. Nafsu nak benda yang sedap, seronok dalam masa yang singkat. Dia ikut nafsu, akhirnya dia kecundang. Pada 3 minggu lepas saya berada di penjara Al-Ustaz. Saya bawa balik saja daripada penjara Puncak Borneo, Sarawak. Baru 2-3 hari lepas balik daripada Sarawak. Sebelum saya ke Sarawak tu saya di penjara Sungai Udang, dan sebelum tu saya di penjara Al-Ustaz. Penjara Al-Ustaz ada 1,800 tahanan reman. Kapasiti penjara 1,400. Maknanya overload lah. Di antara banyak-banyak penjara yang saya dah masuk, penjara Al-Ustaz adalah antara penjara yang saya rasa paling menyedihkan. Bukan kerana infranya, tapi kerana para penghuni penjara tersebut terdiri daripada orang-orang muda. Ketika saya masuk ceramah dalam penjara Al-Ustaz tu, dikumpulkan sekitar dalam 67 orang. Sebab penjara ni tahanan reman, dia bukan jadi banduan lagi. Tahanan reman ni maknanya keluar masuk pergi bicara. Mereka ni pakai baju putih lah, baju pagoda putih, pakai seluar putih, belum lagi pakai baju merah, baju hijau ataupun baju biru. Kalau baju biru tu dah lama dah duduk dalam penjara. Muka bersih-bersih semua. Saya bertanya umur berapa ni? 23 tahun. Umur berapa ni? 24 tahun. Di bahagian utara tentu iaitu Al-Ustaz, Pulau Pinang dan juga Perlis, jenayah yang tinggi yang nak Melayu Muslim masuk penjara ialah ketum. Ini masalah besar ni. Yang masalahnya ialah ketum. Ketum ni duduk di bawah akta racun. Dia tak duduk di bawah akta dadah berbahaya. Jadi bila dia duduk di bawah akta racun, menanam ketum bukanlah satu kesalahan. Tidak seperti menanam gajah. Contoh kalau tanam ketum tak kena kakak, sebab dia ada akta racun. Tetapi memetik daun ketum, bawa dalam motor satu bunyi, kena tahan dengan robot polis ke dalam. Memetik dan menjual, memproses adalah satu kesalahan sebab itu dalam akta racun. Ketum ditanam, dibendam oleh pesawah-pesawah yang dah tua-tua. Kenapa tanam ketum? Sebab bila berlaku musibah banjir dan sebagainya, ketum ni tak rosak, padi mungkin musnah. Satu kali dia jual daun ketum mendapat keuntungan RM3,000. Ya. Kalau tuan-tuan lihat bulan lepas, ada di Sidang Dun Kedah dibentangkan fakta-fakta tentang ketum di negeri Kedah. Menakutkan, amat menakutkan.
dipetik ketum, kemudian dia diproses, masa tu dia kena tangkap. Jadi dalam penjara kebanyakan di bahagian utara ni adalah ketum, budak-budak muda. Ada di antara mereka juga yang meminum ketum sampai ketagih dan sebagainya, masuk penjara juga. Tak boleh masuk pusat serenti sebab dia tak masuk dalam akta dadah berbahaya, maka dia masuk penjara. Jadi ramai dalam penjara tu. Yang kita sedih ni ialah anak-anak muda. Jadi saya pun tanyalah kepada penghuni-penghuni penjara ni, yang hampa ambil ketum ni pasal apa? Ambil duk ketagih ketum ni pasal apa? Dia ketawa je lah. Sebab ni tadi turuti nafsu. Dr. Syukurtawi menyebut sini orang turut nafsu, nak selesai masalah cepat, tak nak fikir macam-macam. Jadi minum ketum boleh lah, lalu-lalu sikit, akhirnya kena tangkap, bawa dalam bakul motosikal dengan jumlah yang besar, kena tahan, bawa dalam kereta bonet belakang, ada roadblock juga, kena tahan, habis semua kena sumbat masuk penjara. Itu kenapa jadi begitu? Salah satunya kata Dr. Syukurtawi adalah berturuti nafsu. Bila saya ceramah dengan dia orang di penjara ni, saya sebut tengok cabaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dakwah dia tak ikut nafsu dia. Kalau dia ikut nafsu dia, ketika Nabi berdakwah ke Taif, dibalik dengan batu sampai berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat tawarkan untuk dihempakkan 2 gunung di atas penduduk Taif. Nabi tak ikut nafsu. Nabi kata jangan. InsyaAllah akan lahir daripada tulang-tulang sufi penduduk Taif ni, iaitu di kalangan wanita Muslim, wanita Taif, iaitu anak-anak yang masuk Islam. Nabi tak ikut. Kalau Nabi ikut nafsu, habis dah penduduk Taif, tak ada manusia dah situ. Malaikat dah ready nak empak dengan gunung, biar mati semua. Nabi tak ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, maka hilanglah fitrah. Fitrah apa? Fitrah asal manusia itu baik. Sebab itu bila panjang saya masuk penjara ni, berjumpa dengan bantuan-bantuan dalam penjara ni, mereka kembali kepada fitrah, baca Quran, sembahyang, mereka jadi baik. Bahkan kalau penjara pun beritahu, kadang-kadang ustaz kami ronda pukul 2-3 pagi, kami tengok mereka bangun, solat sampai 4:30 pagi, sampai subuh, masih lagi di atas 3 sejadah. Ya. Baru ni saya masuk penjara Sungai Udang. Berapa yang dimasukkan dalam penjara? Dalam penjara Sungai Udang tu ada masjid besar. Penjara Sungai Udang adalah penjara yang paling moden. Satu sel duduk 10 orang. Selesa lah. Ada seorang bantuan yang anak dia nak kahwin. Anak dia nak kahwin, maka dia nak nikahkan anak perempuan dia. Bincang-bincang, bagilah. Tapi di luar pada dalam kompaun kompleks penjara ada masjid besar di Sungai Udang. Jadi dia dibawa keluar daripada bangunan tembok tu pergi ke masjid besar tu, tapi masih dalam kompleks penjara. Dia nikahkan anak dia, walaupun tangan dia tetap bergari, dia tutup dengan sejadah, dia nikahkan anak dia. Tengok, apabila manusia memperturuti nafsunya, maka dia akan mendapat keuntungan yang sedikit dan jangka masa yang pendek. Kalau ikut nafsu yang tak ikut jalan yang betul, seronok sekejap, selesai masalah sekejap, tapi jangka masa panjang dia duduklah dalam tembok batu tu, menyesal di atas perbuatannya. Sebab punca apa? Sebab dia tak nak ikut fitrah. Manusia ni suka pada kebaikan. Bila saya tanya pada bantuan, nak masuk syurga? Tak ada seorang kata saya tak nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Ketika saya ceramah di penjara Sungai Udang, ada 93 bantuan dia bawa masuk. Di bahagian belakang duduk ramai di antara mereka yang masuk Islam. Hari yang saya datang tu, Jabatan Agama Islam Melaka ada hantar ustaz untuk bagi kelas kepada para mu'alaf. Tentu cuba bayang, duduk dalam penjara, kita tak boleh dakwah kepada orang Islam. Tak boleh dakwah. Kristian datang, dakwahlah orang dia. Orang Buddha datang, dakwahlah orang dia. Orang Hindu datang, dakwah Islam, dakwah Islam. Tapi macam mana dia boleh masuk Islam? Saya pun tengok ramai, dekat 10 orang. Majoritinya India masuk Islam. Adalah seorang Cina masuk Islam.
Tuan bayang macam mana dia boleh masuk Islam? Dia masuk Islam bila dia dengar bunyi azan. Dalam penjara tu ada surau, ada azan. Dia masuk Islam bila tengok kawan-kawan dia baca Quran. Dia masuk Islam dia tengok kawan-kawan dia semayang dalam sel duduk sama dia. Jadi dia tanya kat siapa tu kan? Dia tanya kat banduan tu. Ini agama apa? Banduan tu sembang. Kemudian dia tanya sikit-sikit ke ustaz, masuk Islam. Banyak di penjara-penjara yang saya dah pergi, ramai banduan masuk Islam. Salah satu sebabnya mendengar azan, tengok orang sembahyang dalam penjara itu, kawan-kawan dia sembahyang, dan juga orang baca Quran. Jadi tuan-tuan, nak jadi baik ni macam tu juga. Maknanya fitrah manusia ni dia perlu kepada Tuhan. Akhirnya masuk Islam, belajar baca Quran. Saya pun tanya pada seorang banduan masuk Islam, tanya, tuan yang kat belakang tu dah berapa lama duduk sini? Dia kata dah 9 tahun. Jadi jenayah dia berat sikit lah. Iaitu rompakan bersenjata. Bila ada senjata ni dia panjang lah. Jadi, tapi dia masuk Islam. Terus saya tanya, macam mana boleh masuk penjara 9 tahun? Sebab masa usia muda sikit tu, pemikirannya singkat, menturuti nafsu, nak cepat dan sebagainya. Akhirnya sekarang dah 9 tahun, maknanya hampir 10 tahun duduk penjara. Mungkin masa dia merompak bersenjata tu umur dia 25, sekarang dah 35. Jadi umur dah meningkat, fikiran dah mula bertambah matang, maka menyesal. Itu belum cerita lagi tahanan-tahanan penjara yang jumlahnya ramai di penjara-penjara yang saya pergi, iaitu banduan akhir yang tak ada titik berhenti, tak tahu. Sebab ada di antara mereka yang memang telah dihukum gantung sampai mati tapi tak boleh gantung. Sebab parlimen tergantung ketika nak membahaskan isu memasukkan hukuman mati. Masa kerajaan Pakatan Harapan Perintah dulu, usul itu telah dibawa dan kerajaan tumbang, maka usul itu tak diperjuangkan, sangkut, maka semua banduan-banduan yang sepatutnya dihukum gantung sampai mati tak dapat digantung. Jadi jumlahnya ramai. Satu penjara saya pergi ada sekat 80 orang. Tuan-tuan bayang ada 43 penjara. Ada penjara 80, ada penjara 100 orang. Apa nasib mereka? Nasib mereka tergantung. Mereka pula duduk banduan akhir ni, duduk satu sel seorang, dia tak campur dengan orang lain, tak boleh. Dia duduk dalam bilik, dia hanya pagi saja keluar untuk senaman. Kemudian masuk 15 minit, keluar senaman. Masuk, makan semua dalam sel. Dia tak boleh macam penjaga banduan-banduan lain yang keluar makan dekat luar. Bukan makan dalam sel, tak ada makan dalam sel. Dan mereka pun tergantung, tak tahu nak buat apa. Politik tak stabil, masing-masing rebut kuasa, dia tak peduli pasal apa berlaku dalam penjara. Bukan masalah dia. Jadi ramai yang menanti hukuman mati tak digantung-gantung. Saya pun tak dibenarkan. Bila saya tengok ni ada sel banduan akhir, saya minta saya nak pergi jumpa dia tu, Ustaz, kalau boleh kami tak bagilah. Nak jumpa banduan akhir ni bukan senang. Tak bagi. Nak macam mana tuan? Duduk dalam kecil je, lebih kurang. Kalau tempat muslimat tu, maknanya bagi ekor tu sampai dinding, itulah bilik dia. Kecil je. Satu orang duduk dalam tu, mudah mandi dalam tu. Pagi 15 minit je keluar, tandas pun dalam tu. Nak gantung pun tidak, tak gantung pun tidak. Simpan dia pun tak tahu nak buat apa. Kerajaan habis duit RM40 sehari bagi dia makan. Ya. Mana buat apa? Tak ada keputusan. Kenapa? Sebab sistem politik tak stabil, orang tak peduli. Ada orang peduli pasal bantuan dalam penjara? Tak ada. Sejak saya tu dah jadi banyak maklumat tentang penjara saya ada. Orang tak peduli sangat apa yang berlaku dalam ni. Jadi banyaklah kebincangan. Baik. Yang kelima, apakah menyebabkan fitrah manusia itu tidak berada di atas landasan betul? Ialah taklid buta pada pendapat dan pemimpin. Ini juga satu perkara. Akal tak berfungsi sebab akal diswastakan kepada orang lain. Akal diswastakan kepada kumpulan-kumpulan yang dia ikut. Tak nak fikir dah. Apa kata kumpulan dia betul saja. Apa kata pemimpin kumpulan dia betul saja. Nabi ke kanan, guru ke kiri. Apa nak ikut? Ikut guru, jangan ikut Nabi. Itu dipanggil akal diswastakan kepada pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketua tu. Tak payah fikirlah, mesti guru kita betul, mesti pemimpin kita betul. Tak payah fikirlah.
Ada dalil ni, Tuhan suruh ikut Nabi ni. Tak. Kita tak boleh ikut secara literal, kita kena ikut guru kita yang faham Nabi. Kita tak boleh faham daripada dalil. Tuhan yang sebut ni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu cinta pada aku, pada Allah, dan kamu cinta Muhammad, Tuhan suruh. Cinta pada Nabi, cinta maksudnya ikut, patuh. Tuhan yang bagi pengiktirafan suruh ikut Rasulullah. Dan Tuhan kata siapa ikut Nabi, dia akan dapat keampunan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan dapat kasih sayang Allah. Padahal ikut kata pemimpin. Pemimpin kata ikut kumpulan dia, dengan ikut Nabi. Guru dia yang faham Nabi, kita tak faham. Lalu dicarilah dalih-dalih untuk membenarkan ucapan-ucapan itu dengan membawa naratif-naratif yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sedangkan hukum fiqh itu bukan perkara yang dibincangkan secara jelas dalam Quran. Jadi bincang dalam Quran ini perkara yang berkaitan tentang aqidatul Islam. Hukum fiqh ini perkara-perkara furu'. Lalu dia membawa orang mengikut cara yang tak betul. Orang mengikut sebab apa? Sebab dia ketua saya, dia pemimpin saya, dia kumpulan saya. Tak betul ni, tak betul juga. Jadi fitrah manusia itu, akal dia tak berfungsi sebab dia ikut. Kita ni kalau kita ikut satu-satu pandangan, satu-satu guru, jangan dia taksub sangat. Dia tu manusia. Selagi dia manusia, kemungkinan dia tu tersilap. Tak biasa. Ada kalanya dia betul, ada kalanya dia tak betul. Ini perkara yang kita lihat. Tak, kumpulan kita saja betul. Kalau guru kita mengajar, malaikat akan datang melebarkan sayap, duduk depan tu, keliling meja pengkuliah penuh. Tapi kalau guru orang lain ajar, ada kat luar duduk kat tangga. Sebab apa? Sebab akal itu telah diswastakan kepada kumpulan-kumpulan atau pemimpin-pemimpin mereka. Seolah-olah orang lain mengajar, malaikat tak datang. Kumpulan dia mengajar, tu malaikat datang. Ni kalau guru dia mengajar tu penuh duduk depan, sempit-sempit, berlaga lutut dengan lutut, siap baca hadis lagi. Tapi kalau guru lain mengajar, guru dia duduk seperti sofa dan marwah, punya jauh. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran yang tersasar daripada apa yang dibawa oleh agama. Ini kadang kita tak sedar, kita tersilap. Kita tersilap. Begitu juga dikatakan antaranya terpengaruh dengan amalan datuk nenek moyang. Satu perkara ni, tak nak ikut jalan betul sebab datuk nenek moyang kita buat mesti kita kena ikutlah. Takkan datuk nenek moyang kita tak betul. Takkan orang dulu tak pandai, kita je pandai. Tak, orang dulu kita kena tengok juga maklumat yang sampai ke dia berapa banyak. Tak macam zaman sekarang, kita ada macam-macam maklumat, kita boleh akses kepada banyak ilmu. Orang dulu mungkin pengajiannya kecil, maklumatnya tak sampai. Dulu mana ada sangat orang pergi belajar agama luar-luar negara ni, kurang. Yang balik orang balik daripada Mekah. Tapi berapa ramai? Tak ramai. Tapi sekarang orang pergi belajar ni merata dunia. Jadi kita tengok ilmu itu berkembang. Dan dia nak pakai juga hak lama. Pakai juga hak lama tu telah terbukti bahawa dulu sesuai lah. Makna kenapa? Kerana maklumat tak sampai. Sekarang tak boleh lah. Kerana dia tersasar. Tak, dia tetap nak pegang juga pandangan hak lama. Itu dia panggil fitrah-fitrah yang tersasar ataupun tergelincir daripada jalan yang sebetulnya. Kemudian dikatakan penyakit-penyakit lain yang menimpa manusia, iaitu dia merasa dia sentiasa betul. Ini yang menyebabkan fitrah kita dia tak boleh balik kepada kebenaran. Dia rasa dia je betul. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, dia rasa dia betul, iaitu dia nak menetapkan tentang mahar, mas kahwin. Bangun wanita-wanita menegur Umar, "Hei Umar, kamu jangan nak mandai-mandai. Mahar ni hak kami orang perempuan. Nabi bagi tahu, mahar ni hak kami. Kamu jangan pandai-pandai nak letakkan mahar." Umar ketika itu dia rasa dia betul. Maka ketika bangun wanita-wanita menegur Umar, memberikan hujah, maka Umar kata, "Aku tarik balik." Sebab apa? Sebab agama dia berdiri dengan hujah. Umar yang dia rasa dia betul tu sebab bagus buat begini, tak boleh. Orang perempuan bantah, "Mahar ni hak kami, jangan mandai-mandai." Bagi hujah, Umar kata, "Aku tarik balik." Muawiyah bin Abi Sufyan ketika jadi khalifah,
Ucapan dia yang pertama, dia kata aku jadi khalifah, aku akan pimpin kamu begini, begitu. Bangun orang kata, wahai Muawiyah bin Abu Sufyan, kamu hati-hati, kalau kamu tergelincir kami akan luruskan kamu. Muawiyah bin Abu Sufyan kata, kamu nak luruskan aku dengan apa? Aku ni khalifah. Kata mereka, wahai Umar, kami akan luruskan, wahai Muawiyah bin Abu Sufyan, kami akan luruskan engkau dengan pedang-pedang kami. Apa kata Muawiyah bin Sufyan? Aku beruntung kerana ada pengikut-pengikut yang macam ni. Berbetulkanlah aku. Walaupun kita tahu siapa Muawiyah bin Abu Sufyan, apabila dia jadi pemimpin, apabila dia rasa dia benar, kemudian bangun orang bagi tahu dia, kalau kamu tak betul, kami akan luruskan kamu dengan pedang ni. Dia rasa bersyukur kerana ada orang akan tegur dia, ada orang akan bimbing dia, ada orang yang akan pastikan dia tidak tersasar daripada fitrah yang benar. Kita pun begitu juga jadi pemimpin ni, kita kena bersedia dengar pandangan-pandangan orang. Dengar dulu, betul tak betul tu, nanti kita tapis, nanti kita timbang. Ya, jangan kita tutup orang nak bagi kritikan dan tutup orang untuk bagi pandangan. Bagi pandangan sila, tak masalah. Ya. Baik. Begitulah juga dia kata, apabila manusia itu bangga diri ataupun lupa tentang dirinya sendiri, sehinggalah dia merasakan dia itu hebat dan lupa kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit bahaya rasa sentiasa betul ni. Sebab apa? Ia menyebabkan kadang-kadang dia lupa tentang Allah itu yang Maha Berkuasa. Dia rasa semua yang dia buat itu atas usahanya, atas kebijakannya, atas kepintarannya. Baik. Penyakit tentang fitrah ni, kata Dr. Yusuf Qaradawi, sebenarnya ia menjadi lemah tetapi tidak mati. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi tahu manusia yang tersasar, manusia yang tersilap langkah, manusia yang telah melakukan kesilapan ni boleh mengembalikan fitrah-fitrah yang baik. Manusia ni kita ni akan dihasut oleh gangguan-gangguan iblis, syaitan dan sebagainya, tapi nak jadi baik masih sentiasa ada jalan. Saya masuk penjara, duduk jumpa dengan bantuan-bantuan. Ada orang marah kata, Ustaz sibuk dengan bantuan-bantuan ni pasal apa? Dia orang jahat dia duduk dalam tu. Betul lah, dia orang jahat, dia hukum. Ada di antara mereka yang belum didapati bersalah pun, tapi dah duduk dalam tu 11 tahun. Kalau tuan-tuan tengok kes pada bulan lepas, ada satu kes lelaki di Kelantan yang dicas dengan hukuman dengan cas kerana tuduhan membunuh seorang penarik kereta. Ya, dia cas hukum mati. Atas membunuh maka dia kena cas. Bicara dia tuntut 11 tahun. Akhirnya mahkamah memutuskan dia tidak bersalah. Tuntut bayar kan? 11 tahun duduk penjara, mahkamah kata tak bersalah. Ini sistem kehakiman kita lah, masalah sistem kehakiman kita yang drag sana drag sini. Tambah-tambah pula lepas Covid ni lagi dah, baru nak susun balik kes yang bertanggung timbun dah, macam-macam kes. Hari itu hakim kena Covid, bawa pergi mahkamah, hakim kena Covid, tak boleh bicara. Hakim sembuh, pegawai mahkamah pula kena Covid, tangguh. Baru nak bicara, pesalah pula kena Covid, tangguh. Baru nak bicara, hakim pula mati, tukar hakim, ding-dong 11 tahun. 11 tahun. Kemarin saya telefon ke penjara, tanya Yasin duduk kat mana. Yasin ni penyanyi ni, Mimpi Laila ni. Ya? Saya dah banyak kena jaga ni, telefon, duduk penjara mana ni? Belum lagi Ustaz, dia kata masih dalam tahanan polis lagi. Sebab nak bicara di mahkamah tinggi. Hari tu baru kena kat mahkamah session. Sebab kena kes akta 39B. 39B ni kena pergi mahkamah tinggi, tak boleh bicara kat mahkamah session. Dan kau tahu dah kau cas dia 39B, kau pergi bawa ke mahkamah session tu juga pasal apa? Terus dia bawa mahkamah tinggi. Itulah kita red tape, kita pusing. Akhirnya menyusahkan polis. Dia letak dalam penjara, letak dalam lokap, tak boleh letak dalam penjara lagi. Polis pula nak urus mahkamah itu. Ya. Tunggulah pula nanti nak bawa ke mahkamah tinggi, baru boleh jamin. Tak boleh jamin, masuklah mungkin penjara Sungai Buloh. Mungkin lah. Ya. Itu dah macam itulah. Maknanya kadang-kadang bila saya dah terlibat dengan penjara, keluar masuk tengok prosedur penjara ni, macam-macam hal. Saya pergi ke penjara Taiping. Penjara Taiping duduk dalam heritage pula dah. Dah tu hal lagi.
Duduk dalam heritage, tidak duduk bawah Kementerian Dalam Negeri, duduk dalam Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Kesenian. Lah, pening kepala. Satu blok bangunan di penjara Taiping tu tak boleh guna. Saya masuk ke penjara tu, Ustaz, blok ni tak boleh guna. Kenapa tak boleh guna? 3 tingkat. Tanah dia mendap. Habis bila tanah mendap, tak boleh, tak bahaya. Nanti jadi apa-apa kat bantuan ni, bahaya kami. Habis apa berlaku? Tak boleh buat apa, Ustaz. Sebab duduk bawah heritage. Taiping duduk dalam heritage, bangunan heritage, warisan. Saya lah buat kerja sebagai NGO, hantar surat kepada Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan. Apa cerita penjara Taiping, saya pergi begini. Sekarang kalau penjara bangunan ni perlu baikilah. Kalau bangunan ni tak perlu baiki, kena runtuh, selesaikanlah. Sebab nanti kalau jadi kemalangan, runtuh, kena pegawai penjara, apa akan jadi? Kita pula NGO buat kerja, hantar maklumat kepada Kementerian. Baru kelas kabut 2 minggu lepas, penjara Taiping mesej dia, terima kasih Ustaz, dia orang dah datang. Kami mesej, dia orang tak datang. Kena orang luar juga, kena NGO juga. Baru pergi tengok. Akhirnya satu blok bangunan penjara tak boleh guna. Penjara padat, hantar 80 bantuan ke penjara Tapah. Penjara Tapah pun penuh juga. Pening kita kan. Semua ada kerana red tape yang dibina oleh manusia, yang akhirnya menyusahkan balik manusia itu. Sebab tu saya tak suka sangat benda-benda urusan kerja macam kerajaan. Dia punya red tape dia tu teruk sangat. Tapi bila kita NGO sentuh, dia pun marah. Kita nak tolong, bukannya kita viral pun. Tak, kita nak tolong. Apa masalah? Duduk makan gaji buta, kerja tak buat. Masalah banyak. Bantuan makin banyak sekarang. Setelah habis Covid, banyak tangkapan kes. Kalau tutup perasan lah. Hakim pun kata masuk penjara. Hakim ni nak bawa masuk penjara je. Dia tak tahu kat penjara tu dah sesak. Sekarang pihak penjara ada undang-undang baru konsesi itu tuan. Bantuan yang 3 tahun ke bawah dihukum penjara, 2/3 daripada hukumannya duduk di luar. Jadi pihak penjara pun minta tolong kita, Ustaz, boleh cari-cari mana-mana syarikat yang nak ambil tahap penjara hukuman pendek. Dia bagi hukuman pendek maknanya 3 tahun ke bawah, untuk letak 2/3 daripada hukuman tu dekat luar. Kayak Ustaz di Bandar Seri Putra tu yang kena hukum penjara 6 bulan, denda RM2,000 kan. Saya pun cari dia. Jadi pihak penjara kata, Ustaz, kami letak dia kat luar, dia tak masuk penjara dah. Ya, yang dicas rotan baru ni kan, dia kena jatuh hukum 6 bulan penjara, denda RM2,000. Jadi dia duduk di luar, tapi 10 jari tetap bantuan lah. Tak boleh kerja dah. Dengan kerajaan semua tak boleh dah. Okay, aman adalah 10 jari. Tapi dia tak masuk penjara lah. Mungkin hantar kat mana lah, kedai makan ke, kilang ke. Jadi sekarang pihak penjara tengah giat mencari industri-industri yang nak ambil bantuan-bantuan dan hukuman pendek. Hukuman pendek maknanya 3 tahun ke bawah. Kenapa tu kan? Cuba fikir kenapa? Sebab tadilah tak tahan. Penjara tak ada duit. Sekarang bantuan kita ada RM75,000. Kali dengan RM40 satu kepala sehari makan, ada RM3 juta satu hari. Bagi makan bantuan saja 3 juta sehari. Kerajaan tak ada duit. Tak ada duit macam mana? Bawa keluar mereka kat luar, supaya mereka boleh makan minum kat luar. Kerajaan memang tak ada dana. Macam-macam lah betul. Baik, kemudian kita tengok sikit lagi. Bukti bahawa fitrah itu masih ada apabila seseorang ditimpa kepayahan hidup yang tak boleh diatasinya, tidak pula berkuasa menanganinya, dan tidak ada pula tangan orang lain boleh menyelamatkannya dari penderitaan, maka dengan cepat dan tutup yang menyesatkan dan terbuka fitrah yang asli tadi. Di kala itu dia pun berdoalah kepada Tuhan dan kembali menadahkan tangannya, sebagaimana disebut dalam firman Allah, wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, maka lenyaplah dari ingatanmu apa yang kamu puja selain dari Allah. Surah Al-Isra ayat 67. Bukti nak katakan manusia ni yang leka, yang lalai, yang terpedaya, mengikut jalan singkat, apabila akhirnya dia diuji dengan satu ujian yang besar yang dia pun tak boleh nak selesaikan dan tak ada siapa boleh tolongnya, maka ketika itu manusia itu akan kembali kepada fitrah yang asal. Apa dia? Iaitu dia akan mencari Tuhan. Ya. Namalah orang yang dalam penjara tu macam tu. Masuk dulu kat luar tak semayang. Saya tanya kat luar semayang tak semayang. Kat luar puasa tak puasa, sini semayang. Duduk sini tak bisa keluar.
nak keluar. Akhirnya mereka tahu dah akhirnya tersepit, tersangkut, maka yang boleh tolong dia siapa? Allah sajalah. Yang tunggu nak digantung tu, nak mati tu, siapa yang boleh tolong dia? Allah sajalah. Akhirnya dia beritahu semua orang mati. Kamu yang duduk dalam sel ni pun mati, kami yang duduk luar sel ni pun mati. Kamu yang duduk dalam tembok ni pun mati, kami yang luar tembok ni pun mati. Semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bagilah baik-baik tahu pada dia, pujuk dia, semua mati. Cuma kamu mati ni ada tarikh ditentukan begini-begini. Kami tak tahu. Jadi fitrah manusia ni dia kembali apabila manusia itu diuji dengan ujian yang dia tak mampu nak selesaikan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang berlayar di lautan. Mereka nak pergi, kata kapal ni dah kuat dah, cuaca memang dah kaji semua okey, tak ada masalah, bekalan makanan semua cukup. Lalu ketika mereka berlayar di lautan, tiba-tiba ramalan-ramalan itu bertukar. Cuaca yang sepatutnya okey tak okey, langit menjadi hitam, menjadi gelap. Ya, badai berpukul daripada setiap penjuru kapal. Di tengah lautan siapa nak tolong? Tak nampak apa-apa laluan lagi. Lalu kata Allah, lalu mereka pun tiba-tiba mengingati Allah. Mereka pun mengangkat tangan berdoa, wahai Allah, selamatkanlah kami. Tak ada siapa boleh selamat kami ini. Apabila mereka diselamatkan dan kembali ke daratan, mereka kembali menjadi manusia yang kufur. Ini sifat manusia. Bila dia susah, dia cari Tuhan. Bila dia senang, dia lupa Tuhan. Masih dia tak ada duit, dia minta dapat duit. Bila dia dapat duit, dia lupa untuk menunaikan tanggungjawabnya. Banyak manusia macam itu. Dulu dia susah, dia belajar, dia cari rezeki, dia dapat peluang-peluang. Peluang-peluang yang dia dapat tu peluang yang haram, jalan-jalan yang haram, jalan-jalan rasuah, macam amanah, salah guna kuasa, menipu. Akhirnya dia terjebak. Bila dia terjebak, susah. Kita pun pelik tengok pakaian-pakaian yang harga yang luar biasa, jam tangan yang berjuta-juta ringgit. Berjuta-juta ringgit jam tangan, berjuta. Beg tangan tak usah cerita lah. Lupa, semua lupa. Tengok balik sejarah silam dulu, keluarga-keluarga biasa je, keluarga-keluarga kampung je. Tapi mereka lupa kerana nafsu memperturuti mereka, mengheret mereka ke arah itu. Duit yang banyak makan pun tak habis. Ya, lupa. Itu semua adalah dipanggil nafsu-nafsu yang telah menutup fitrah manusia. Penjimbangan fitrah dalam sejarah kehidupan manusia bukan hanya dengan mengingkari kewujudan Allah atau enggan menyembahnya, melainkan lebih banyak dengan menghadapkan sembahan selain pada Allah ataupun mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itulah tugas utama bagi para rasul sepanjang zaman ialah membetulkan sembahan manusia dan menyembah makhluk kepada memuja Khalik, sehingga hal itu menjadi seruan pertama dari rasul-rasul kepada kaumnya sebagaimana difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ani abudullah wajtanibut taghut, sembahlah olehmu kepada Allah dan jauhilah kesesatan berhala. Surah An-Nahl ayat 36. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, bukan manusia ni fitrah dia menyimpang kerana dia tak sembah Allah. Dia sembah Allah, tapi pada masa yang sama dia sembah nafsu. Dia pergi semayang Jumaat, dia pergi semayang raya, semayang tarawih, pakai jubah, pakai samping, baju Melayu lengkap. Pada masa yang sama dia terlibat Rasul. Pada masa yang sama dia ambil pecah amanah. Itu dia panggil sembahan selain pada Allah, iaitu sembahan terhadap nafsu. Ayat mengatakan ani'budullah wajtanibu taghut. Taghut ni dalam tafsir disebut syaitan. Taghut ni dalam tafsir disebut sebagai nafsu. Taghut dia disebut sebagai sembahan dunia. Tak pelik kata, orang semayang. Tuan-tuan tengok kes-kes yang dibicara di mahkamah, pakai duduk. Pak Haji pakai kopiah putih yang dibicara. Saya masuk dalam penjara ketika bagi pengisian, bandar-bandar pakai kopiah putih lah. Kenapa jadi begitu? Sebab ketika dia sembah Allah, dia sembah dunia. Ketika dia sembah Allah, dia sembah nafsu. Ketika dia sembah Allah, dia ikut jalan syaitan. Dia yang melakukan kesilapan, melakukan dosa maksiat, dia minta orang sembahyang hajat, lepaskan dia. Macam mana tu? Bukti-bukti menunjukkan dia melakukan penyalahgunaan, bukti-bukti akaun yang dapat diikuti bahawa memang berlaku. Tiba-tiba dia minta nak bicara tu, nak baca doa. Kenapa jadi gitu? Pelik. Sebab tu dia kata fitrah manusia itu bukan kerana mengingkari kewujudan Allah,
tetapi iaitu dia menyembah selain daripada Allah. Sembah di sini maknanya dia ikut jalan lain, dia ikut jalan dunia, dia ikut jalan-jalan yang sesat. Jadi tak pelik jadi gitu kan. Dalam sejarah dunia berlaku macam itulah. Sebagai kesimpulan, manusia itu tidak boleh hidup tanpa mempunyai kepercayaan. Mempercayai Tuhan yang dibesar dan dimuliakan, ditakuti dan ditumpahkan harapan padanya. Kalau tidak percaya kepada Allah dan tidaklah memuja kepadanya, nescaya dia akan memuja selain daripada Allah. Sama ada dia sedar ataupun tidak, siapa yang menyembah Allah, dia tidak akan memuja, dia tidak akan tunduk selain daripada Allah. Maka dengan demikian itulah kehidupannya sejalan dengan fitrah kemanusiaan yang ditanamkan Allah dalam jiwanya. Oleh sebab itu dia memperoleh ketenangan dan ketenteraman dalam hidup ni. Kata Dr. Sukroi, kesimpulan daripada bab ni, dia kata kalaulah manusia itu hidup tanpa ada kepercayaan kepada Tuhan, maka dia akan hadapi masalah. Kalaulah manusia itu hidup dengan hanya mempercayai ataupun beriman kepada Allah dan meletak pengharapan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, tak ikut ajaran-ajaran yang menyanggah daripada agama, tak ikut sembah dunia, tak ikut sembah syaitan, tak ikut sembah kemewahan, maka dia pasti akan dipelihara oleh Allah. Jadi contoh kita ni mungkin orang biasa-biasa, tak ada apa sangat, tapi orang yang diuji dengan tawaran-tawaran dunia, harta kedudukan pangkat yang sedang nak turun. Dah selesa dah tuan, naik welfare, ada travel, turun orang salam, turun orang sambut, nak tinggal kat senang, susah. Nafsu akan menarik, nafsu akan tarik. Tapi kalau orang dia buat kerja kerana Allah, dia tak harap benda-benda itu. Dia tak harap benda-benda itu. Saya satu hari lah lama dulu sekali, saya pergi ke dataran Kota Baru, ada kuliah Cikgu Nik Aziz. Dia ada kereta peti besar lah. Dalam kereta peti besar tu ada Tok Guru seorang. Isteri dia datang juga, tapi isteri dia naik kereta Honda CR-V. Dan saya pun pelik tengok, Tok Guru naik seorang je kereta peti besar, isteri dia datang naik CR-V. Satu hari dia tanya pada Tok Guru, Tok Guru, kereta Tok Guru kan besar, kenapa isteri dia naik kereta CR-V tak naik kereta sama Tok Guru? Tok Guru kata apa? Ini kereta peti besar, amboi peti besarnya, dia bukan peti besar, naik kereta ke amboi sendirilah. Oh, begitu sekali Tok Guru jaga. Dia peti besarnya dia, bukan bini dia. Bini dia bukan peti besar, naik kereta bukan peti besar. Sebab peti besar dia, kalau bini dia naik nanti, dia kata itu tidak amanah. Sampai macam tu Tok Guru Nik Aziz jaga. Padahal kalau kita mekologiakan, kosong dia kereta tu. Tak, dia kata ni kereta peti besar. Kalau kereta amboi tak apa. Kereta peti besar tu peti besar naik. Bini ambo ke anak ambo ke naik kereta peribadi lah. Oh, sampai tahap macam tu. Jaga sampai tahap tu. Kita tu kan beruntung lah sebab hidup sempat tengok ada manusia macam tu, walaupun Tok Guru dah mati dah. Tapi kita sempat tengok ada manusia yang macam tu sempat. Pensyarah-pensyarah saya daripada Indonesia, untuk pengetahuan tuan-tuan, itu saya belajar di Indonesia, saya dia beritahu ramai rupanya. Kita pun tak tahu, masa saya pergi mengaji sana baru saya tahu, ramai di antara guru-guru kiai-kiai daripada Indonesia yang datang dengar kuliah Tok Guru Nik Aziz di Kelantan. Walaupun dia bukan faham bahasa Kelantan, tapi bila ditanya kenapa, salah seorang guru saya, Tok Guru dia pergi, dia kata tak ada lagi dah dalam dunia Nusantara Melayu ni orang macam Tok Guru Nik Aziz. Jadi mereka datang, dia pernah tengok sendiri, dengar, walaupun tak faham. Tok Guru mengajar tafsir bahasa Kelantan, mana faham. Tapi dia kata tak ada lagi dalam Nusantara, hatta di Indonesia tidak ada sosok tubuh yang macam tu. Seorang pemerintah yang zuhud, yang istiqamah mengajar Quran, pakaian yang biasa tak ada. Dia orang datang daripada Indonesia, datang bagi saya diberitahu oleh guru saya di Indonesia. Kita tak tahu sebab kita pergi sana pun tidak tahu. Sampai macam tu. Sekarang tak ada lagi dah. Bila dah tak ada Buya Hamka, dah tak ada dah. Dulu orang kagum Buya Hamka dah tak ada dah. Lepas tu tinggal di Nusantara ni orang Melayu, Tok Guru Nik Aziz. Sekarang tak ada dah. Tak ada lagi dah. Dan kita boleh cari orang-orang alim yang betul-betul pemimpin dan jaga sangat segala serba-serbi, hidup dengan kezuhudan, tak nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
berakhirnya mati. Mati esok semua tinggal, tak ada apa. Jadi kita nak cari pemimpin macam tu sekarang tuan-tuan, susah dah. Susah sangat-sangat, payah nak jumpa lah. Dalam Nusantara Melayu ni susah. Seorang pemimpin, seorang yang zuhud, seorang yang tidak tamak kepada harta dunia. Kita beruntunglah sempat hidup dengan orang yang macam ni. Baik, kita habis kita bab tu, insya-Allah nanti kita sambung masuk bab baru, iaitu subtopik baru, orang beriman mengetahui rahsia penciptaan alam pada kuliah-kuliah kita akan datang. Sekali itu tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.